الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan dan dapat kita meneruskan kehidupan kita sehingga bulan Ramadan hari ketiga ini, dan juga dengan izinnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus menerus dalam beramal ibadat dan juga terus menerus mencari redha-Nya dan juga keampunan-Nya. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita juga. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod kali ini yang akan kita berbincangkan lagi dua buah hadis yang palsu. Ya, tetapi kali ini hadis yang pertama, yang dalam part pertama ni kita akan bincangkan hadis yang juga berkaitan tentang menuntut ilmu, akan tetapi ia ada sandaran dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali. Dan part kedua kita akan membincangkan sebuah hadis yang ada menyatakan tentang doa-doa khusus apabila kita mengambil wuduk. Sebagai contohnya, apabila kita membasuh muka kita ada doa khusus, basuh tangan kita ada doa khusus, dan ada fadilat yang fadilat apabila kita mengamalkan doa tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan dua buah hadis ini dalam episod kali ini. Moga bermanfaat, insyaAllah. Jom kita mulakan. Hadis yang pertama, iaitu Nabi kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Di dalam sebuah sabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha." Yang bermaksud, aku adalah kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Dalam lafaz yang lain ada menyatakan bahawa faman ata ilma falyatil bab. Yang bermaksud, barang siapa yang menghendaki ilmu, maka ia perlu melalui pintunya, iaitu Sayyidina Ali. Apa ulasan sarjana hadis berkaitan tentang hadis ini? Yang pertama sekali, Ibnu Taimiyah menyatakan bahawa hadis ini hadis yang dhaif, bahkan ia maudhu'. Dan seterusnya, Al-Hakim menyebut di dalam hadis ini di dalam kitabnya, iaitu Al-Mustadrak, daripada hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah, dan semua sanadnya ialah daif. Bahkan Zahabi memberi komen terhadap hadis ini, bahkan ianya adalah maudhu'. Seterusnya, Ibnu Tahrir Al-Maqdisi menyebut hadis ini di dalam kitabnya, iaitu Tazkirah Al-Mawdu'at, dan dia berkata di dalam rangkaian sanad ni, terdapat Abu As-Salat Al-Harawi, atau nama sebenarnya ialah Abdul As-Salam. Juga terdapat pelapor yang bernama Uthman bin Khalid dan juga Ismail bin Muhammad bin Yusuf, dan kesemuanya adalah pendusta. Tirmizi juga ada mengatakan bahawa hadis ini hadis munkar. Manakala Imam Bukhari mengatakan bahawa tiada bagi hadis ini ciri-ciri hadis sahih, dan juga Ibnu Ma'in berkatakan sesungguhnya ia adalah dusta, tidak ada asal usulnya. Jadi telah kita bacakan iaitu komen-komen sarjana hadis berkaitan tentang hadis yang baru kita bacakan tadi, iaitu aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, dan barang siapa yang menghendaki ilmu maka ia perlu melalui pintunya, iaitu Sayyidina Ali. Dan juga Imam Ibnu Taimiyah di dalam karyanya, iaitu Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalam Syiah Al-Qadariyah, ada menyatakan bahawa, ni statement beliau, itu Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, kepalsuan hadis ini juga boleh dilihat dari sudut matanya sendiri. Sekiranya Rasulullah itu kota ilmu dan pintunya hanya satu, iaitu Ali, dan tidak boleh mendapat ilmu melainkan hanya melalui pintu ini sahaja, nescaya Islam akan terbantut. Hakikatnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dari Al-Quran maupun sunnah juga tersebar luas ke seluruh dunia, sedangkan yang diajar oleh Ali bin Abi Talib sangat sedikit. Kebanyakan tabi'in mempelajari
Islam pada zaman Umar dan juga Uthman. Selain itu yang diajarkan oleh Muaz bin Jabal kepada penduduk Yaman adalah lebih banyak berbanding apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Dan juga apabila kita memahami bahawa hadis ini hadis palsu, yang tidak tahulah siapa yang menciptanya, apabila ia ada bersandaran dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat sebuah hadis sahih yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadukum law anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifuhu. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penghinaan, mencerca sahabatnya. Yang bermaksud, jangan kamu mencerca seorang pun dari sahabatku. Sesungguhnya jika salah seorang dari kamu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sekalipun tidak akan menyamai walaupun secupak ataupun sebahagian daripadanya. Kita teruskan ke part yang kedua yang berkaitan tentang doa ketika membasuh anggota wuduk. Saya akan bacakan doa-doanya dan kemudian saya akan bacakan maksudnya. Yang pertama sekali, kisah ini, hadis ni daripada Anas. Dan Anas berkata bahawa aku masuk berjumpa Rasulullah dan di tangan beliau, di tangan baginda ada satu bekas yang berisi air. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Anas, datanglah dekat kepadaku, aku akan mengajar kepada kamu tentang wuduk. Lalu aku pun menghampiri Rasulullah SAW dan maka ketika beliau membasuh kedua-dua pergelangan tangannya, beliau berkata, Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian apabila Rasulullah beristinja, Allahumma hassin farji wa yassir li amri. Kemudian apabila Rasulullah beristinsyak, Rasulullah membaca doa, Allahumma laqini hajati wa la tahrimni raihata jannah. Kemudian apabila Rasulullah membasuh wajahnya, Allahumma bayda wajhi yawma tabyaddal wujuh. Kemudian apabila Rasulullah membasuh tangannya, Rasulullah membaca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Kemudian apabila Rasulullah membasuh kepalanya, Allahumma ta'shina birahmatika wajannibna azabik. Kemudian apabila Rasulullah membasuh kedua kakinya, Allahumma sabbit qadami yawma tazalal aqdami. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda tentang fadilat hadis ini. Apakah maksud hadis ini? Yang pertama, saya akan bacakan daripada awal hingga ke akhir. Maka ketika beliau hendak membasuh kedua pergelangan tangannya, beliau berkata, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan kepada Allah. Ketika beristinja, beliau berkata, Ya Allah, peliharalah kemaluanku dan permudahkanlah urusanku. Ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, beliau berkata, Ya Allah, ajarkanlah aku menyebut hujahku dan janganlah engkau haramkan diriku daripada haruman bau syurga. Ketika membasuh mukanya, beliau berkata, Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari diputihkan wajah-wajah yang lain pada hari kiamat. Ketika membasuh kedua tangannya hingga ke siku, beliau berkata, Ya Allah, berikanlah kitab amalanku di tangan kananku. Dan kemudian apabila beliau menyapu tangannya, menyapu kepalanya, beliau berkata, Ya Allah, hidupkanlah kami dengan rahmatmu dan jauhkanlah kami daripada azabmu. Ketika beliau membasuh kedua kakinya, beliau kata, Ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku pada hari bergoncangnya tapak-tapak kaki yang lain pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah berkata, ni fadilat. Jika kita mengamalkan doa tersebut, ini fadilatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Demi Tuhan yang mengutus aku dengan benar, wahai Anas, tidaklah mana-mana hamba pun yang membaca doa-doa tersebut ketika mengambil wuduk tidak menitik daripada jari-jarinya setitik air pun, kecuali Allah akan menciptakan malaikat yang akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 70 lidah. Ganjaran pahala tasbih tersebut adalah untuknya sehinggalah hari kiamat. Apa kata sarjana hadis berkaitan tentang hadis ini? Yang pertama, di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Ubad bin Suhaib. Menurut Ibn Hibban,
hadis yang disampaikan oleh Ubad bin Suhaib adalah dusta dan palsu. Ibnu Hibban juga berkata, beliau melaporkan hadis munkar yang tidak dapat dipastikan yang dapat dipastikan ianya adalah hadis palsu. Pendapat Ibnu Hibban ini juga didapati dalam buku Tanzih Syar'iyah oleh Ibnu Arak Al-Kannani dan juga buku Al-Ilal Mutanahiyah fi Ahadith Al-Wahiyah oleh Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah menyatakan hadis ini tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi juga ada mengkomen tentang hadis ini, iaitu Imam Nawawi juga menyatakan tentang kebatilan hadis ini dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan, aku sudah membuang doa membasuh anggota-anggota wuduk kerana tidak ada asal usul sumbernya. Kata-kata Nawawi ini juga disebutkan oleh Ibnu Arak Al-Kannani dalam bukunya iaitu Tanzih Syar'iyah. Dan yang terakhir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zad Al-Ma'ad berkata, tidak dinukilkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam wuduknya dengan suatu doa pun selain basmalah, iaitu membaca bismillah. Setiap hadis tentang zikir-zikir semasa wuduk yang disebutkan di dalamnya adalah dusta dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak sahih dari baginda, melainkan bacaan tasmiyah, bismillah pada awalnya dan doa selepas wuduk. Jika kita berfikir secara logik, yang pertama sekali, Rasulullah apabila berkaitan tentang mengambil wuduk ni bukan sekali dua kali, akan tetapi boleh dikatakan tiap-tiap hari, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada sahabat tentang doa ini. Dan seterusnya, di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Humran menceritakan bahawa Uthman meminta supaya dibawa air kepadanya untuk mengambil wuduk. Lalu Uthman membasuh kedua tangannya hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali dan kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak dan mengeluarkan semula istinthar. Selepas itu membasuh mukanya sebanyak 3 kali dan kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku dan kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku juga sebanyak 3 kali juga. Kemudian menyapu kepalanya dan selepas itu membasuh kaki kanannya sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga seperti itu. Kemudian Uthman berkata, aku melihat Rasulullah berwuduk seperti mana cara aku berwuduk. Di dalam hadis ini, Sayyidina Uthman tidak menyatakan satu pun doa berkaitan tentang doa-doa khusus ketika membasuh anggota wuduk. Jika Rasulullah membaca doa-doa, sudah pasti Uthman tidak akan menyembunyikannya dan akan disampaikan doa tersebut kepada orang lain. Tetapi hal ini tidak berlaku. Akan tetapi jika kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wujud doa-doa yang diamalkan oleh baginda selepas mengambil wuduk, saya akan bacakan. Yang pertama sekali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Dan juga ada satu doa lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan juga doa ini juga adalah sahih, direkodkan oleh Imam Tirmizi. Ada dua hadis yang sahih berkaitan tentang doa selepas kita selesai mengambil wuduk. Alhamdulillah, telah kita selesai membincangkan 2 lagi buah hadis yang berkaitan tentang, yang pertama sekali menuntut ilmu dan yang berkaitan tentang menuntut ilmu, iaitu aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, dan barang siapa yang menghendaki ilmu maka perlulah ia melalui pintunya, iaitu Sayyidina Ali. Dan kemudian hadis yang kedua yang telah kita bincangkan, iaitu berkaitan tentang doa-doa khusus ketika mengambil wuduk, ketika membasuh anggota wuduk, ada doa-doa khusus dan juga ada fadilat yang tertentu. Telah kita bincangkan bahawa 2 buah hadis ni adalah hadis yang palsu dan juga telah kita bacakan tentang komen-komentar para sarjana hadis. Alhamdulillah, insyaAllah jika selepas ni kita ada bertemu dengan hadis-hadis yang sedemikian, janganlah kita sebarkannya. Ingat tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyebarkan hadis palsu, tentang berdusta ke atas namanya. Mereka akan masuk ke dalam api neraka. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Kita akan sambung perbincangan kita tentang hadis-hadis palsu. InsyaAllah
teruskan bersama kami siri Ramadan 2020 hashtag sebelum sebar. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.